Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar Akmal pada hari ini? Apa khabar? Moga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan ini Ustaz ingin ucapkan juga selamat Hari Raya kepada semua pelajar-pelajar. Walaupun kita dah masuk Syawal yang ke berapa entah berapa belas. Dah lebih banyak kan? Ustaz pun dah lupa. Okey. Jadi Ustaz ucapkan selamat Hari Raya pada semua pelajar-pelajar yang ada hari ini, alhamdulillah. Okey, pada pagi ini Ustaz ingin sentuh satu perkara yang boleh dikatakan kebanyakan pelajar-pelajar Akmal hadapi pada waktu sekarang ni. Kan? Alhamdulillah cuti pun panjang, bertenang di rumah, jumpa sanak saudara dengan keluarga masing-masing, menyambut Hari Raya. Walaupun dalam keadaan PKP, tetapi alhamdulillah kita sambut Hari Raya ini dengan sangat penuh kegembiraan, alhamdulillah. Tapi bila dah lama cuti, bila dah lama rasa selesa, ramai pelajar-pelajar Akmal sekarang hadapi masalah lemah semangat. Lemah semangat dah. Lama cuti, nak start balik, nak mula balik. Ya Allah, lihat rasanya. Kan? Bukan seorang dua, ramai yang hadapi masalah yang sama. Jadi, pagi ni Ustaz ingin sentuh bagaimana bila kita ada rasa lemah semangat, kita boleh namakan sebagai sindrom lemah semangat. Kan? Penyakit ni, bila dah lemah semangat, macam mana kita nak tangani masalah lemah semangat? Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian, bila mana kita dah rasa lemah semangat ni, apa yang perlu kita lakukan? Buka Quran, nak menghafal rasa macam Allah malas. Kan? Tengok bantal, sejuk bantal nampaknya. Tidur pun sedap ni. Kan? Tengok adik duk main-main. Kan? Kita nak mengaji, adik duk main-main. Aduh, macam mana ni? Kan? Jadi step yang pertama, bila kita rasa lemah semangat, kita kena fikir yang kita ada Allah. Kita ada Allah. Kan? Apa yang Ustaz maksudkan yang kita ada Allah? Bila mana kita rasa lemah semangat, tak ada semangat nak belajar, kita kena menghadap ataupun kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni step yang pertama, kita pohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan semangat kita. Kan? Kita nak belajar ni macam-macam dugaan yang ada. Lagi-lagi kalau umat Islam keseluruhannya, Allah Subhanahu Wa Taala kata, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka itu boleh berkata bahawa aku seorang beriman sedangkan aku ini belum lagi diuji? Begitu juga kita sebagai seorang pelajar. Kan? Ada masa-masa kita diuji dengan lemahnya semangat kita. Jadi pada masa itu perlulah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, doa kepada Allah supaya Allah kuatkan semangat kita. Kan? Hilang semangat ni, bila dah hilang semangat memang malas nak buat apa yang kita perlu buat. Tapi bila kita fikir, kita doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku semangat untuk aku teruskan belajar ini untuk capai impianku. Ini yang pertama, teruskan berdoa kepada Allah supaya kuatkan semangat diri kita ini apabila kita merasa lemah semangat. Okey. Step yang kedua, bila mana kita rasa lemah semangat, tak ada keyakinan diri untuk terus belajar, ada yang rasa macam nak berhentilah, susahlah, doa pada Allah. Yang kedua, kita kena apa? Adanya minda yang positif. Kan? Minda yang positif. Sentiasa positif. Jangan ada perasaan ataupun kita fikir rasa macam susahlah, malaslah. Kan? Sentiasa ada minda yang positif. Aku perlu buat. Aku boleh buat. Orang lain boleh buat. Aku pun sama boleh buat. Kan? Jangan kita rasa
dia tu pandai macam mana aku nak jadi macam dia. Tak boleh rasanya. Jangan ada fikiran macam tu. Kena ada fikiran, kalau dia boleh buat, apa beza aku dengan dia? Aku boleh buat. Ini penting, adanya minda yang positif. Sebab tak ada kesusahan dalam dunia ni yang tak boleh ditangani. Sebab Allah dah janjikan. Allah kata inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesusahan ada kesenangan. Jadi kalau ada masa kita rasa susahnya lah nak hafal ni, kan? Kita fikir dalam kepala kita, Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada manusia, janji kepada orang beriman, setiap perkara yang susah ada kesenangan. Bila kita fikir macam tu, Allah dah janji, Allah tidak akan mungkir janji. Dan kita cuba fikir bahawa aku boleh buat, aku kena buat perkara tu, positifkan minda. Itu yang pertama, kena positifkan minda, kuatkan semangat, positifkan minda, fikir yang baik-baik, jangan fikir yang buruk-buruk. Fikirkan yang sentiasa aku boleh buat. Kan? Okey, itu yang kedua. Bila dah ada lemah semangat, kita kena berdoa kepada Allah, kuatkan semangat dan adakan minda yang positif. Yang ketiga, kita kena ingat balik apa matlamat kita. Matlamat kita, apa matlamat kita untuk hafal Quran ni? Apa visi kita, apa misi kita? Misi kita semua adalah hafiz Al-Quran dalam tempoh kurang 1 tahun. Jadi bila kita ingat balik matlamat kita, mesti kena ingat balik, kita cuba impikan. Cuba bayangkan. Masa ni lah nak guna imajinasi khayal tu. Kan? Lalu biasa pelajar-pelajar ni suka sangat kalau dalam kelas tu sambil-sambil ngaji tiba-tiba dah terbang. Kan? Tak tahu ke mana. Tiba-tiba Ustaz tegur. Kan? Masa ni guna balik awak punya kekuatan imajinasi tu, impikan balik macam mana keadaan bila awak dah berjaya nanti. Awak dah capai matlamat awak. Kan? Awak dah capai matlamat, awak gambarkan macam mana keadaan awak nanti. Suka, sangat-sangat suka. Kan? Bila mana contoh awak dapat impikan, awak nak khatam Quran nanti, ada majlis khatam Al-Quran, mak ayah awak datang sekali, ambil gambar sekali, terima sijilnya. Kan? Ini kekuatan imajinasi awak, gunakan, gambarkan yang awak capai impian awak nanti, awak capai matlamat awak. Kan? Barulah kita ada rasa macam pembakar semangat kita. Matlamat yang kita nak, kita dapat capai. Kan? Datang balik semangat tu. Okey, ini yang ketiga. Kita bayangkan impian kita, matlamat kita tercapai. Okey, yang keempat, setelah mana kita doa kepada Allah, kuatkan semangat kita. Kita ada minda yang positif, fikir yang kita mampu buat. Kita gambarkan impian yang kita inginkan itu tercapai. Kan? Kita dah khayal ni, dah imajinasi macam mana keadaan nanti. Yang keempat mesti ada ni. Kalau tak ada ni, sia-sia. Iaitu tindakan. Kalau kita cuma khayal saja, imajinasi saja tanpa ada tindakan, kan? Apa akan jadi? Sia-sia. Jadi di situ kena adanya tindakan. Tindakan ni kena ada first step yang pertama. Kan? Kita rasa sangat malas, kita rasa sangat susah. Lawan apa perasaan yang kita ada masa tu. Kita lawan. Kan? Kita rasa malasnya, ambil Quran, baca. Ambil terus Quran, baca. Hafal. Jangan hiraukan apa yang ada di sekeliling. Lawan perasaan, lawan nafsu, kita lawan, ambil je. Langgar je. Kan? Itu kena ada tindakan. Tindakan yang pertama tu sangat penting. Sangat-sangat penting. Untuk kita terus ke hadapan dalam mencapai matlamat yang kita impikan. Okey? Jadi Ustaz ingatkan pada semua yang lihat video ini, khususnya pelajar-pelajar Ahmad, sekiranya kita ada rasa lemah semangat pada masa ini, kan? Kita ada rasa lemah semangat. Yang pertama, kita harus hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kuatkan
diri ini yang rasa sangat lemah pada ketika ini. Dan lepas pada itu, kita kena ada minda yang positif, fikir yang aku mampu buat. Kalau orang lain boleh buat, aku juga boleh buat. Tak ada perbezaan antara aku dan dia. Dia sanggup hafal pada setiap masa, dia sanggup bergadai masa, kan, untuk capai matlamat dia. Kalau dia mampu buat, aku pun boleh buat. Yang ketiga, adanya impian kita, matlamat kita, dan gambarkan bahawa matlamat kita tercapai. Apa yang kita impikan tercapai. Dan yang keempat, kena ada satu tindakan pada mula kita lemah semangat tu. Okey, tindakan itu sangat penting. Kalau kita tidak lawan nafsu kita, tidak lawan lemah semangat kita, kita tidak akan ke mana-mana. Impian yang kita impikan itu hanyalah angan-angan semata-mata. Okey, jadi Ustaz harap apa yang Ustaz kongsikan pada pagi ini, 4 perkara yang Ustaz kongsikan tadi itu, kita cuba fikir baik-baik, kita cuba buat, kita cuba amalkan. InsyaAllah, sekiranya ada lemah semangat, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan diri awak semua, insyaAllah. Okey, sekadar itu sahaja peringatan dan perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah, moga-moga semua mendapat manfaat dari apa yang Ustaz kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.